Assalamualaikum warahmatullahi. Sexual grooming antara mangsa dan pedofilia. Bila sebut tentang pedofilia, ia adalah melibatkan satu gangguan seksual antara orang dewasa dengan kanak-kanak antara umur 16 tahun ke bawah ataupun 13 tahun ke bawah. Yang paling menakutkan adalah bila berlakunya sexual grooming. Ia menyebabkan kekeliruan antara anak-anak itu nak bezakan ini adalah gangguan ataupun ia kebiasaan. Contoh, pak saudara dengan anak-anak saudara lama-lama dah biasa, akhirnya anak saudara salah faham, ingatkan okey, rupanya dah melibatkan gangguan seksual. Tuan-tuan dan puan, bila mangsa ini terkena pedofilia ataupun kes gangguan seksual kanak-kanak, ada 3 kesan besar. Yang pertama, mangsa biasanya akan jadi trauma, kesan dalam hidup dia untuk terus bersosial dalam masyarakat. Nombor 2, kalau kanak-kanak ini sudah akil balik, dah ada hormon tertentu, boleh menyebabkan kehamilan, kita minta jauh. Dan yang ketiga, yang paling juga menakutkan, mengikut kajian, ada antara mangsa pedofilia yang terlalu kerap jadi mangsa, akhirnya ia bertukar menjadi pemangsa bila ia jadi orang dewasa satu hari nanti. So kita di peringkat ibu ayah, apa kita kena buat? Tak ada orang nak tengok anaknya terlibat dengan pedofilia bahkan jadi mangsa. Antara langkah-langkah pencegahan yang sama-sama kita boleh lakukan, yang pertama, kita kena sentiasa tahu latar belakang orang di sekitar anak-anak kita, yang rapat anak-anak kita. Contohnya pengasuh anak kita sendiri, kita kena tahu siapa dia, siapa ada kat rumah dia, ada tak suami yang tak kerja, ada tak dan sebagainya, kena tahu. Nombor 2, kita kena awasi penggunaan telefon pintar anak kita, sebab banyak kajian berlaku ada gangguan bermula daripada hantar mesej, hantar WhatsApp, hantar gambar, minta gambar anak kita. Nombor 3, kita kena jangan abaikan aduan anak-anak walaupun dia masih kecil berusia 4 ataupun 5 tahun, sebab banyak kes berlaku bermula daripada abaikan, tak percaya aduan anak-anak, akhirnya gangguan seksual terhadap anak-anak kita, pedofilia ini semakin teruk berlaku. Nombor 4, apa yang kita boleh buat? Kita kena ajar dan didik anak-anak kita mana sentuhan selamat, mana sentuhan tak selamat, mana anggota badan yang orang boleh sentuh, mana yang tak boleh sentuh. Ini juga kena perlu diajar untuk kita cegah pada awalnya. Dan yang terakhir, kita juga boleh jaga juga, ini untuk kita dalam media sosial kita. Ramai hari ni orang upload gambar anak, bukan salah, cuma kalau gambar yang comel sangat tu, kena hati-hati juga, sebab ada orang boleh trigger dia. Lagi-lagi kalau gambar melibatkan anak kita, pakaiannya mungkin tak terdedah dan sebagainya, ini juga penjagaan. Dan yang terakhir, pada nasihat bagi saya pada semua, termasuk diri saya sendiri, kalau ada rakan-rakan yang sedang diuji dengan perasaan pedofilia, minat kepada anak-anak kecil ini menyebabkan seksual, bukalah surah Al-Ankabut ayat 45. Ini adalah satu antivirus yang sangat hebat. Allah janjikan dalam ayat yang panjang, innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Allah janji siapa yang dirikan semayang, Allah akan jaga daripada fahsyak dengan munkar. Fahsyak ini adalah benda berkaitan dengan seksual, pornografi, LGBT, bahkan juga pedofilia. Makna kata, lagi kita jaga solat dan sujud kita pada Allah, lagi Allah jaga kita dan buang benda-benda seksual yang mengarut ini dalam hidup kita, insya-Allah kita kembali on track ke syurga Allah. Selamat beramal insya-Allah. Renungkan pagi.